Selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai dasar pelaksanaan co-curriculum. Sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu co-curriculum. Co-curriculum merupakan kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti co-curriculum, dasar pelaksanaan co-curriculum ini akan menjadi panduan kepada guru dan sekolah dalam merancang aktiviti. Terdapat beberapa matlamat dasar co-curriculum. Antaranya adalah membina kesedaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, keseimbangan jari. Ketiga, mengukuhkan hubungan. Seterusnya, mengasah minat dan bakat. Dan terakhir, membentuk disiplin. Terdapat 5 dasar utama pelaksanaan co-curriculum. Dasar pertama adalah kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada co-curriculum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan. Dasar kedua, penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Dasar ketiga pula, penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar keempat, pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Dan terakhir adalah penyertaan beramai-ramai. Dasar co-curriculum. Pertama, kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Rujuk Seksyen 18 Akhtar Pendidikan 1996, Akhtar 550. 1. Menteri hendaklah menetapkan satu kurikulum yang dikenali sebagai kurikulum kebangsaan yang tertakluk kepada Subseksyen 3 hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dan segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kedua, penyertaan murid dalam kegiatan co-kurikulum adalah wajib. Matlamat gerak kerja co-kurikulum yang dikendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan co-kurikulum di sekolah adalah wajib. Penyertaan semua guru hendaklah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja co-kurikulum sekolah. Keempat, pelaksanaan kegiatan co-kurikulum. Kegiatan co-kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan dari proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kelima, penyertaan beramai-ramai. Pelaksanaan kegiatan co-kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 17 tahun 2000 bertarikh 16 November 2000. Pertama, menjalinkan kerjasama antara pihak sekolah dengan agensi-agensi tertentu seperti Jabatan Perpaduan Negara dan sektor rukun tetangga serta persatuan komuniti dan masyarakat setempat dalam menjalankan aktiviti-aktiviti
yang memfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan pelajar sekolah yang berbilang kaum dan keturunan. Yang kedua, menggalakkan sekolah-sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri dari satu kaum sahaja untuk meningkatkan kegiatan yang bercorak integrasi dengan sekolah-sekolah lain melalui aktiviti-aktiviti bersama. Penilaian 10%. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005 telah memutuskan setiap murid wajib mengikuti 3 aktiviti co-curriculum seperti berikut. Kelab persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan. Mesyuarat juga menetapkan syarat merit 10% markah co-curriculum bagi kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA atau Universiti Awam UA. Penilaian 10% markah co-curriculum sebagai syarat kemasukan ke IPTA sesi 2011 bagi calon-calon SPM, STPM dan STAM. Kelatan akhlak. Pengambilan pelajar ke IPTA berasaskan 90% akademik dan 10% co-curriculum. Khalid Nordin. Kemasukan ke UA atau IPTA. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Kriteria pemilihan kemasukan adalah seperti berikut. Antaranya, pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM dan pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Aspek pentaksiran. Pentaksiran co-curriculum di sekolah meliputi aspek utama seperti berikut. Penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah, prestasi 20 markah. Jumlahnya 110 markah. Pembahagian markah untuk ketiga-tiga unit iaitu kelab persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan adalah sama, iaitu penglibatan 50 markah dibahagikan kepada jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah dan khidmat sumbangan 10 markah. Manakala penyertaan pula dikira untuk kehadiran yang merupakan markah tertinggi iaitu 40 markah. Dan untuk prestasi pula diberikan untuk pencapaian iaitu 20 markah. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Permarkahan kelab persatuan dan sukan permainan. Bagi kelab persatuan dan sukan permainan, markah yang diberikan untuk jawatan adalah sama. Sebagai contoh, pengurusi 10 markah, naib pengurusi, setiausaha bendahari 8 markah, penolong setiausaha, penolong bendahari, ahli jawatan kuasa 6 markah, ahli aktif 4 markah dan ahli berdaftar 2 markah. Tetapi bagi pasukan badan beruniform pula, ia ditambah dengan pangkat
saya ambil contoh pasukan kadet polis. Pangkat tertinggi ialah Sub Inspector Cadet, diikuti Sarjan Major, Sarjan, Korporal dan Lance Korporal. Selain dari pangkat, untuk pasukan badan beruniform ini diberikan juga jawatan kerana tidak semua sekolah anggota kadetnya boleh mendapat pangkat Sub Inspector Cadet atau Sarjan Major. Jadi, rugilah kepada ahli kerana tidak mendapat 10 dan 8 markah untuk bahagian ini. Perlu berhati-hati dalam pelantikan jawatan kuasa, iaitu jika seseorang anggota itu sudah mempunyai pangkat, dia seboleh-bolehnya jangan dilantik sebagai jawatan kuasa kerana dia menutup peluang untuk anggota yang lain mendapat markah. Sebagai contoh, Aiman, seorang anggota kadet berpangkat Sub-Inspector, dilantik sebagai pengerusi. Dengan pangkat Sub-Inspector, Aiman telah mempunyai 10 markah. Bila dia dilantik sebagai pengerusi, dia tidak mendapat tambahan markah. Sebaliknya, lantik anggota yang tidak ada pangkat dan secara tidak langsung ada 2 orang anggota yang mempunyai 10 markah. Perlu diingat, markah untuk jawatan setiausaha dan bendahari dan ahli jawatan kuasa dalam kelab persatuan, sukan permainan dan pasukan badan beruniform. Contohnya, setiausaha dan bendahari di kelab persatuan dan sukan permainan 8 markah, manakala di pasukan badan beruniform markahnya 7. Dan ahli jawatan kuasa di kelab persatuan dan sukan permainan adalah 6 markah dan di pasukan badan beruniform markahnya 5. Permarkahan peringkat. Untuk peringkat pula, ia melibatkan peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, bahagian untuk Sabah dan Sarawak dan daerah, di mana ia dibahagikan kepada penglibatan 1, penglibatan 2 dan penglibatan 3. Penglibatan 1, contohnya peserta pertandingan, kursus, karnival atau sebagainya. Penglibatan 2, contohnya jawatan kuasa pelaksana dalam melakukan satu-satu aktiviti. Dan penglibatan 3, contohnya penonton dan pasukan sorak. Pencapaian. Pencapaian pula bermula dari Johan, naib Johan, tempat ketiga, keempat dan kelima untuk peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah, di mana markah yang paling tinggi ialah 20 markah, iaitu Johan peringkat antarabangsa, dan markah yang paling rendah adalah tempat kelima peringkat sekolah, iaitu 4 markah. Pemarkahan komitmen. Hanya boleh pilih 4 komitmen sahaja dari jadual, sama ada menunjukkan kepimpinan, menguruskan aktiviti, membantu guru atau rakan, menyedia peralatan, mengemas peralatan, membersih kawasan, menempati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba memberi kerjasama atau mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan. Pemarkahan khidmat sumbangan kelab persatuan. Khidmat sumbangan hanya untuk peringkat sekolah sahaja. Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta program atau pertandingan atau karnival atau kursus 10 markah. Melibatkan kemahiran khusus berkaitan aspek teknikal 10 markah. Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan 8 markah.
membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab, sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak atau penyokong, menghias kemah rumah sukan dan yang berkaitan 5 markah. Khidmat sumbangan untuk sukan permainan. Ianya lebih kurang sama dengan kelab persatuan. Pemarkahan khidmat sumbangan pasukan badan beruniform. Khidmat sumbangan hanya untuk peringkat sekolah sahaja. Peserta perkemahan, program atau pertandingan 10 markah, teknikal, hakim pembantu jurulatih 10 markah, penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan salingan 8 markah dan membantu dari segi menjayakan aktiviti badan beruniform atau persembahan pasukan sorak, penyokong dan yang berkaitan 5 markah. Pemarkahan kehadiran. Kehadiran merupakan pemarkahan yang paling tinggi, iaitu 40 markah. Kehadiran ini dikira dari jumlah 12 kali perjumpaan dalam setahun. Jumlah jam perjumpaan 3 jam untuk satu perjumpaan. Jumlah jam perjumpaan setahun ialah 36 jam. Ketidakhadiran satu kali perjumpaan akan kehilangan 3.33/110 atau 3.03/100 markah. Untuk tahun 2020, jumlah perjumpaan yang dikira ialah 7 kali perjumpaan kerana negara kita terlibat dengan COVID-19. Perlu diingat, 0.01 markah boleh menentukan anda gagal atau lulus atau mendapat grade B atau grade A atau layak ke IPTA yang ditentukan oleh merit UPU dengan menggunakan prinsip meritokrasi.